أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan tafsir Nurul Ihsan. Kita berada masih pada ayat 174 Surah Al-Baqarah juzuk 2. Kitab tafsir kita ni muka surat 54 baris yang ke-6 daripada atas. Kita dah lihat dalam pertemuan yang lalu berkenaan dengan golongan ulama Yahudi ataupun ahbarul Yahud yang menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, yakni kandungan kitab Taurat. Para ulama mereka menyembunyikan isi kandungan, mengubah, mengelirukan orang awam ataupun umat mereka pada masa itu. Maka Allah Ta'ala sedang menceritakan akibat daripada perbuatan mereka itu. Perbuatan mereka sanggup menukar firman Allah ataupun ayat-ayat Allah di dalam kitab Taurat dengan tujuan untuk mendapatkan dunia. Dan dunia ini nak banding dengan akhirat. Gambaran yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, thamanan qalila. Dia adalah suatu bandingan orang yang menukar sesuatu dengan sesuatu barang, tetapi kita yang rugi. Sepatutnya wayashtaruna bihi thamanan qalila ni urusan jual beli ni adalah urusan muawadah, urusan tukar menukar. Kita bagi duit kepada penjual, kita dapat barang, dia dapat duit. So apa yang kita lakukan itu adalah win-win situation lah. Maknanya kita pun untung, dia pun untung. Kita bagi dia RM10, kita dapat barang harga RM10. Cuma apa yang dibuat oleh golongan Yahudi ni, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perbuatan mereka ini tak ada untung sedikit pun. Walaupun mereka rasa perbuatan mereka ni mampulah nak menyembunyikan kepada pengikut mereka Nabi akhir zaman. Namun kebenaran tu tetap akan zahir juga. Sebab yang menzahirkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So perbuatan mereka tu sedikit pun tak menguntungkan mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Akibat daripada perbuatan mereka itu, maka mereka nanti
dalam perut mereka akan dimasukkan, akan diletakkan api neraka. Umpama mereka ni orang yang makan api neraka. Dan lebih dahsyat daripada itu lagi, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan tiada menegur akan mereka itu oleh Allah pada hari kiamat kerana ghadab. Ghadab ni apa? Marah, yakni sangat marah. Kerana Allah Ta'ala sangat marah pada mereka itu ketika mana semua manusia ke akhirat. Setelah berlakunya kiamat, maka golongan ini Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala tak tegur. Allah Ta'ala tak tegur pun mereka ini. Dan saya dah sebut dah dalam pertemuan yang lepas, hukuman wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah ini lebih dahsyat berbanding dengan hukuman yakuluna fi butunihim nara, mereka makan api. Sebab makan api ni kalau kita nisbah pada dunia, dia hanya sakit pada fizikal. Sakit pada fizikal ni kalau dunia maknanya kita luka, sembuh. Luka tu lama-lama. Tapi luka hati ni dia ingat sampai bila-bila. Orang yang buat khianat pada kita, lukakan hati kita, kita akan ingat sampai bila-bila. Bila orang ni kecewakan kita, zaman muda dulu lagi. Zaman sekolah dulu, zaman kanak-kanak dulu, kita ingat orang buat khianat. Sehingga kita kecewa. Sehingga kita sakit hati dengan dia. Maka Allah Ta'ala tak bercakap ini hukuman lebih dahsyat lagi. Kita ke akhirat tak ada tempat lain dah. Melainkan Allah Ta'ala lah ibarat tuan rumahnya. Tiba-tiba tuan rumah tak nak tegur kita. Tuan rumah tak peduli pada kita. Akan susah tu. Kalau kita pergi rumah orang, tuan rumah tak peduli, tak lama kita duduk sekejap, kita balik lah. Tu kalau kita tergamak makan. Kalau kita tergamak dengan kenduri yang dia hidang tu, kita ambil, kita makan, cepat-cepat kita balik. Sebab apa? Tuan rumah duduk tengok kita. Tengok pandangan jeling marah, tak kena kita nak duduk pun. Ni kan akhirat, tak ada orang lain yang berkuasa di sana. Tak ada orang berani tegur, tak ada orang berani bercakap di akhirat ni kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala izinkan. Dan di sini Allah Ta'ala mengatakan tiada menegur Allah Ta'ala tu akan mereka itu pada hari kiamat kerana marah. Macam seorang anak macam kita lah, kalau ayah kita marah, tak sedapnya duduk dalam rumah tu. Nak duduk di luar tu rasa tak kena. Tu yang masuk duduk kurung dalam bilik tu, nasib baik ada bilik, dia tak halau keluar bilik. Cuba kalau dia halau keluar bilik. Kalau ayah kita halau daripada rumah, halau daripada bilik tu, tak ada tempat nak duduk kita. Tu ayah kita tak halau, ayah kita marah saja, kita pun tak senang dah lah nak duduk di sofa ruang tamu sekali dengan dia. Mana ada dia ada, situ kita tak akan duduk. Sebab apa? Rasa tak selesa. Kita akan cari tempat yang kita boleh duduk seorang. Mana dalam bilik seorang kita? Tak keluar dalam bilik tu. Waktu orang makan pun tak keluar. Cuba kalau tuan rumah tu, ayah kita tu, bila dia marah, dia halau keluar daripada rumah. Gitu ibarat dia. Gambaran kalau kita nak rasa sikit-sikit. Akhirat lebih dahsyat daripada yang kita gambar, yang kita rasa. Ayah kita marah setara mana sangat. Walaupun nampak macam habis marah dah dia. Dengan mukanya, dengan matanya, dengan telinganya, habis marah dah dia. Tak boleh lawan marah Allah Ta'ala. Tak ada orang, tak ada manusia berani angkat kepala bila mana Allah Ta'ala marah. Hatta para nabi sendiri pun tak berani. Kan ada nabi-nabi bila mana umat ni pergi minta supaya apa? Gila minta izin dengan Allah Ta'ala supaya percepatkan hisab. Seksa duduk di mahsyar ni lama-lama. Ada Nabi yang tak berani, aku sendiri pun ada dosa. Dosa kok mana Nabi-Nabi ni? Tak ada dosa. Tapi Adam duduk berasa dia ada dosa dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia langgar. Allah Ta'ala tak bagi hampiri pokok, dia pergi hampir, ambil makan juga. Walaupun ketika dia turun di dunia dulu dalam keadaan bertaubat sungguh-sungguh dah pada Allah.
Allah Ta'ala sendiri waktu turun ayat Rabbana zalamna anfusana, Adam baca yang tu Allah Ta'ala kabul dan terima taubat dia. Tapi tetap dalam jiwa Adam di akhirat tu duk berasa tak layaknya, aku nak pergi minta dengan Allah Ta'ala, tolonglah percepatkan hisab. Sebab apa? Aku ada salah. Begitu juga pergi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun tak mampu juga. Sebab dia kata aku pernah menipu, padahal bukan menipu. Perkataan yang diguna itu ialah perkataan yang berbentuk tauriyah. Perkataan yang satu perkataan membawa dua makna. Satu makna yang mudah kita faham, satu makna yang lambat kita faham. Sebab apa? Perlu kepada kita fikir, baru kita faham makna yang kedua. Jadi Nabi Ibrahim tak berbohong, tapi dia rasa bersalah juga dengan perkataan yang dia sebut tu. Dia tak mampu juga, dia suruh last sekali. Tu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak sebutnya, murka dan marahnya Allah Ta'ala di akhirat sampai peringkat Nabi yang bergelar kekasih Allah Ta'ala pun tak berani. Apatah lagi kita yang banyak dosa ni, lebih-lebih lagi lah. Jadi nak suruh mudah kita faham gambaran dunia ni gitulah. Kita dengan ayah kita macam mana. Kalau ayah kita marah, takut kita pada ayah. Ayah-ayah dulu lagi lah. Ayah-ayah sekarang ni akrab dah dengan anak-anak. Ayah-ayah dulu jawab dia, tanya sepatah, jawab sepatah. Bahkan kita tak tanya melalui postman, tanya mak. Mak tolong sapa pada ayah apa yang kita nak minta duit, nak itu, nak ini melalui mak-mak postman. Sebab apa? Tak berani nak cakap dengan ayah dulu. Orang dulu-dulu ajar gitu. Tuan-tuan boleh jadi tak sempat sebab tuan-tuan muda-muda. Saya yang tua ni sempat dengan ayah yang macam tu. Tak berani nak tegur. Bunyi dah takut dah. Dah tak ngaji macam mana ayah macam tu. Ngaji, duduk dengan ngaji. Tu nak beritahu orang dulu. Tu ayah, bukan Allah. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala yang segala-galanya dia bagi pada kita. Gi di akhirat bawa dosa, menyembunyikan kebenaran. Ini cerita tentang tentang Yahudi, ulama Yahudi. Tapi kita boleh ambil lah pengajaran daripada kisah ni, daripada apa yang dibuat oleh ahbarul Yahud ni, oleh ulama Yahudi. Jangan kita orang yang reti agama, yang tahu agama pun menyembunyikan kebenaran agama. Tak nak sebut tentang kebenaran. Sebab apa? Takut, bimbang dan sebagainya, khawatir dan sebagainya lah. Jadi ini perihal yang Allah Ta'ala cerita balasan Allah pada mereka yang menyembunyikan kebenaran dalam kitab Taurat dulu. Baik. Sambungan pada malam ini ialah cerita lagi, masih lagi hukuman. Hukuman dia. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Kemudian kata Allah, wala yuzakkihim, dan tiada suci, yakni tiada menyuci. Dan tiada suci. Kalau suci, zakat. Ni zakka. Maknanya fi'il tu fi'il mazid, bukan mujarrad. Kalau fi'il mujarrad, sulasi mujarrad, boleh kita terjemah dengan suci. Tapi ni zakka, ada sabdu. Bila ada sabdu, dia wazan lain-lain. Yang ni atas wazan fa'ala. So, bila fa'ala dia mazid satu huruf, dipanggil tad'iful ain. Bila dia mazid, maka kita terjemah dengan menyuci. Dan tiada suci, yakni menyuci ia Allah akan mereka itu daripada berlumur dosa. Dengan tu tafsir. Macam mana gambaran berlumur dosa tu? Dengan diilham taubat atau Islam. Dan tiada suci, yakni tiada menyuci Allah akan mereka itu daripada berlumur dosa. Dengan diilham taubat atau Islam. Gitu. Baik. Mereka ni sampai ke satu tahap ketika di dunia dulu, Allah Ta'ala tak sucikan mereka daripada duduk dengan dosa tu. Dengan cara macam mana? Kalau Allah Ta'ala nak sucikan seseorang itu daripada dosa, tafsir dia.
dengan diilham taubat. Kalau orang tu orang yang dah muslim, dah mukmin, jatuh pada dosa, maka orang yang Allah Ta'ala nak sucikan dia daripada dosa, Allah Ta'ala ilhamkan taubat. Kita ni ada dosa belaka. Masing-masing ada dosa sikit banyak. Masing-masing ada dosa besar ataupun kecil kita ni. Bezanya kita ni, adakah kita ni diberi ilham oleh Allah Ta'ala untuk bertaubat ataupun tidak? Ada orang yang jatuh pada dosa, cepat-cepat dia dapat ilham daripada Allah Ta'ala supaya taubat. Maka dia pun terus kembali kepada Allah Ta'ala. Bila dia jatuh saja pada dosa, terus dia tersedar bahawa dia sudah berdosa, maka dia pun bertaubat kepada Allah, kembali pada Allah, minta ampun pada Allah, istighfar pada Allah Ta'ala. Ada juga orang yang muslim, mukmin macam kita ni, jatuh pada dosa, hanyut dengan dosa. Gitu. Itu beza. Maknanya orang yang Allah Ta'ala nak tazkiyahkan dia, Allah Ta'ala nak cuci, nak bersihkan orang ni, maka Allah Ta'ala akan beri jalan kembali. Kalau kita boleh jalan tu, diilhamkan jalan tersebut pada kita, syukur banyak-banyak. Buat dosa, dosa dah lah bukan dosa besar, dosa kecil katakanlah. Walaupun dosa kecil kena anggap besar lah. Kita orang yang nak jadi baik ni, tak boleh duduk dengan dosa kecil tiap-tiap masa. Berterus-terusan dengan dosa kecil, kita nak jadi orang baik. Cuma nak beritahunya, bila kita jatuh dosa, bukan dosa besar pun, tapi mari rasa bersalah dalam hati kita. Bukan kita sengaja tengok pun, tertengok je. Tertengok janda seksi contoh. Dah duk belek Facebook kan, nak baca benda yang bermanfaat, nak cari maklumat tentang korban contohnya, hukum hakam yang berkait dengan korban. Tapi sambil duduk scroll tu dia marilah benda-benda yang kita tak nak tengok pun. Dia lalu depan mata kita, maka tertengok kita, terpaku seketika contoh. Mari pula perangai muda contoh. Maka bila kita tengok, tiba-tiba tersedar tu mari rasa bersalah. Mari rasa tak sedapnya jatuh pada dosa. Mari terus rasa nak beristighfar pada Allah. Itu maknanya Allah Ta'ala yuzakkihim. Allah Ta'ala mentazkiyahkan kita. Allah Ta'ala sendiri tu nak cuci kita tu. Dia tak nak tu kita duduk dalam dosa gitu. Tu kalau kita boleh duduk dalam keadaan demikian, tu sangat-sangat beruntung. Macam wali min awliya illahi salihin lah. Orang pernah tanya kepada Al-Imamul Junaid, kalau tak silap saya Imam Junaid dalam kitab Risalah Qusairiyah ada sebut. Orang tanya, adakah para wali ni dia kedudukan dia tinggi tapi tak setaraf Nabi? Maka ulama kata sebagaimana Nabi ni Allah Ta'ala beri keistimewaan dia maksum. Maksum ni maknanya tak terjatuh pada dosa langsung. Adapun para wali min awliyaillahi salihin ni, orang yang Allah Ta'ala kasih, kekasih-kekasih Allah ni, orang yang dekat-dekat dengan Allah Ta'ala ni, mereka ni ada keistimewaan juga. Tapi tak sampailah tahap maksum, dia panggil mahfuz. Mahfuz ni maknanya orang yang terjaga. Orang yang dijaga. Tu contoh saya sebut tadi. Jatuh sedar terus. Jatuh pada dosa tu sedar. Bahkan bukan jatuh pada dosa, jatuh pada benda harus yang mereka buat kerana nafsu pun mereka bertaubat pada Allah Ta'ala. Bukan dosa, buat benda harus tapi kerana ikut hawa nafsu pun mereka bertaubat pada Allah Ta'ala dah. Apatah lagi bila jatuh pada dosa dan maksiat. Jadi itu keistimewaan para wali. Jadi orang tanyalah Imamul Junaid Al-Baghdadi, adakah para wali ni boleh jatuh pada zina? Sebab dia mahfuz, dia orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ada tak kebarangkalian seorang wali ni boleh jatuh pada melakukan dosa besar, pada melakukan zina? Jadi Al-Imamul Junaid pun benung sekejap. Lalu
dia pun baca wa kana amrullahi qadaran maqdura. Maknanya apa? Maknanya wa kana amrullah, apa-apa yang Allah Ta'ala telah tentukan pada seseorang itu memang dah tersurat dah, lebih kurang gitu maksud dia. Maknanya apa yang Allah Ta'ala dah tentukan pada seseorang individu, pada qada dan qadar dia, maka akan berlakulah pada orang tersebut walaupun dia tu adalah wali min awliyaillahi salihin. Cuma bezanya biasa orang yang dah dekat dengan Allah Ta'ala ni dia cepat sedar berbanding dengan kita ni lah orang jauh-jauh ni. Kita tengok contohnya agamawan kan viral dalam dalam medsos, media sosial viral. Kegelinciran mereka ketika mereka mengajar ke, ketika mereka bercakap ke, mereka ni adalah gelincir sebab mereka ni bukan maksum. Mereka ni orang macam kita juga yang boleh tergelincir. So adalah dalam mereka mengajar tanpa mereka sedar tergelincir. Mengajar tu tersalah sebut. Kita orang awam ni kadang-kadang bila kita tengok satu kegelinciran yang berlaku kepada para ulama, kita pun mula viral, kita mula kutuk. Orang ni kutuk, orang tu kutuk, orang ni caci, orang ni cerca dan sebagainya lah. Ghalibnya orang yang macam tu, orang yang soleh ni, dia tak lama duduk dalam kegelinciran tu. Bila dia gelincir je dan dia tahu dia tergelincir, dia terus kembali pada Allah Ta'ala. Kita ni yang duduk dalam dosa, duduk caci, duduk maki ni, dia bertaubat dah, kita tak taubat lagi. Kita sedar dengan dosa kita. Sebab apa? Kita orang awam, kita orang yang amarah bisu. Kita sedar lah duk caci, duk maki, apatah lagi yang tidak sekepala dengan kita, yang tidak satu ideologi yang kita, tidak satu fahaman dengan kita. Sedar lah kita jajah, kita viral, kita share. Padahal kawan tu taubat dah pada Allah, tarik balik dah perkataan dia, minta maaf dah, kita tak habis lagi. Tu beringat kita caci orang soleh, mereka dah taubat, kita tak taubat lagi. Tu beza tu sebut tu. Bila orang diilhamkan oleh Allah Ta'ala taubat, maka syukurlah bahawa Allah Ta'ala nak kita ni jadi orang baik. Apatah lagi kita ni Allah Ta'ala ilham untuk buat ibadat tiap-tiap masa. Tiap-tiap masa Allah Ta'ala ilham, suruh semayang, suruh baca Quran, suruh puasa, suruh pergi masjid, suruh mendengar, suruh mengaji, suruh buka Quran tengok, suruh berzikir. Tu duk mari dalam hati kita benda-benda macam tu je. Syukurlah pada Allah. Maknanya Allah Ta'ala nak kita jadi orang soleh, jadi orang baik. Sebab tu dia susun cantik hidup kita seharian. Lepas semayang, baca Quran, lepas baca Quran, zikir, lepas tu pergi kerja, niat pun cantik, itu, ini dan sebagainya. Semua dia mari dalam keadaan elok. Siapa yang susun itu? Allah. Allah Ta'ala nak menyucikan seseorang itu. Kadang-kadang orang yang berdosa, Allah Ta'ala datangkan dalam diri dia menyesal. Itu jalan lah. Jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan tiada suci, yakni tiada menyuci Allah akan mereka itu daripada berlumur dosa. Ketika mereka hidup dulu, Allah Ta'ala biar. Mereka yang mengubah kitab Taurat, kitab mereka dulu, Allah Ta'ala biar tanpa berikan mereka kesedaran. Dengan apa? Dengan diilham taubat atau Islam. Yang atau Islam ni jika orang tu orang kafir. Gitu. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak orang tu jadi baik, maka dia akan taufikkan kepada Islam. Kalau orang tu belum Islam lagi, orang kafir, maka datang hidayah pada dia. Tengok orang Muslim, mukmin duk pergi masjid petang-petang pakai jubah, pakai jubah Melayu, yang perempuan pakai telekung semayang. Mari rasa damai, mari rasa tenang. Tengok, berasa nak kajilah tentang Islam, beli buku baca. Macam-macam lah jalan Allah Ta'ala nak bagi hidayah. Cuma bila mana Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala bagi taufik, Allah Ta'ala bagi hidayah seseorang itu kepada Islam. Adapun orang yang menyembunyikan hukum Allah, menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia, orang ni tak ada keistimewaan ni. Wala yuzakkihim, Allah Ta'ala tak bagi keistimewaan mentazkiyahkan, pentazkiyahan daripada Allah Ta'ala. Baik.
Bila dah begitu, walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu, yakni mereka yang mengubah Quran, mengubah ayat-ayat Allah Taala tu dalam kitab Taurat tu, walahum adzabun alim, bagi mereka itu azab yang sangat sakit. Apa azab yang sangat sakit tu? Iaitu neraka. Nerakalah azab yang sangat sakit. Ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Bermula mereka itu, yakni ahbar tu, ulama-ulama Yahudi tu yang sembunyikan kandungan kitab mereka tu. Facebook dah, tak perlu banyak, sikit ya. Sepatah dua patah pun cukup dah menyembunyikan kalam Allah Subhanahu wa taala ni. Tak payah satu surah tambah satu surah. Tak payah, tak perlu tak perlu seperti Syiah. Syiah siapa peringkat buat satu surah bubuh dalam Quran. Ni tak payah, tukar aja, terbalikkan kau dengan sengaja ataupun tukar kau, tu maknanya orang tu dah merubah ayat Allah. Maka orang Yahudi ni, ulama Yahudi ni, bermula mereka itu, yakni ahbar yang sembunyikan tu, segala mereka yang tukar mereka itu akan dalalah dengan buang hidayah. Maksudnya dalam keadaan mereka tahu perbuatan mereka tu salah. Tapi sebab mereka ni nak Nabi akhir zaman ni daripada Bani Israel juga. Tak nak Nabi akhir zaman ni lahir daripada Quraisy. Maka mereka sanggup ubah. Padahal mereka tahu. Ahbar ni maknanya ulama. Ulama ni tahu. Macam hukum. Hukum depan nanti kita akan baca bab qisas. Bab qisas ni ayat muhkamah. Ayat muhkamah ni ayat yang jelas. Ayat yang clear. Tak perlu kepada huraian para ulama pun kita boleh faham. Dan ayat ni masih kekal ni. Dia tak termasuk dalam ayat yang mansukh. Dia tak termasuk dalam ayat yang dinasahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi sampai hari ni kita tengok dalam dunia, boleh jadi tak banyak negara yang buat hukum qisas ni. Gimana para ulama kita yang bercakap tentang qisas ni? Tentang qisas kau, tentang hukum-hukum apa lagi yang ada dalam Quran ni. Gimana para ulama ni? Adakah mereka bila ditanya maka mereka kata tak wajib, tak perlu buat? Kalau begitu keadaan, maka tak ubah seperti orang yang menyembunyikan hukum. Menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala wajib. Sebab ayat dia mula dengan kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Ayat depan nanti. Kutiba tu dengan makna difardu atas kamu. Tu difardu. Atas kamu, kamu tu siapa? Kamu tu wulatul umur, yakni pemerintah. Payah kita nak jumpa dalam negara mana yang buat hukum qisas sekarang ni. Boleh jadi di Saudi ada. Tapi nak cari negara-negara Asia ni mana? Boleh jadi Brunei. Wallahu a'lam lah. Tuan-tuan lebih maklum, lebih mengkaji, lebih tahulah kenaan dengan negara mana yang duk buat qisas ni. Lepas tu kita sendiri di Malaysia ni, mana orang yang nak melaksanakan ni hukum ni? Kita tak bertemu, kita tak dapat lihat lagi hukum ni dilaksanakan oleh orang Islam. Maka adakah ia disembunyikan oleh ulama kita? Saya sebut contoh ni tuan-tuan. Saat ini tuan-tuan kata Ustaz ni bercakap politik orang mana Ustaz ni? Bukan cerita politik ni, cerita contoh orang yang menyembunyikan hukum hakam Allah. Kalau kita orang agama yang tahu benda ni wajib, yang ni perlu dilaksana, tapi kita tak berani nak sebut, kita takut nak sebut sehingga kita sembunyikan. Tak ada dah dimansuhkan dah contoh. Tak ada dah hukum qisas ni ayat yang dah dimansuh dah. Yang dah dihadzaf, dibuang dah dengan ayat lain. Ni cerita zaman Nabi dulu je perlu laksana. Sekarang ni tak perlu laksana dah. Dengan keadaan dan situasi sesebuah negara tu tak wajib kita buat dah. Contoh. Maka gitulah ibaratnya apa yang telah dibuat oleh orang Yahudi ni. Ulama Yahudi ni. Ulama Yahudi mengubah ataupun menukar beberapa ayat, beberapa patah perkataan dalam kitab mereka supaya apa? Supaya penganut-penganut mereka tak kenal Nabi akhir zaman.
Nabi akhir zaman dicerita dalam kitab mereka asalnya adalah seorang yang putih kemerah-merahan. Rambutnya ikal mayang. Dia ubah. Nabi akhir zaman ni bukan warna putih kemerah-merahan. Dia warna apa? Warna sawo matang. Macam kita orang Melayu. Rambut dia lurus betul. Tak ikal mayang. Cukup ubah dua patah tu. Dua patah perkataan tu menyebabkan orang tak kenal dah Nabi akhir zaman. Mari betul-betul Nabi pun cerita kepada kaum orang Yahudi. Akulah Nabi akhir zaman yang disebut dalam kitab engkau dulu. Mana ada sama, kitab kami kata Nabi akhir zaman bukan putih kemerah-merahan. Engkau putih kemerah-merahan. Cukup ubah. Tu maknanya dah mengubah dan menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hukuman dia, ni Allah Ta'ala kata ni, mereka ni ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Situ tu babul iwad dipanggil. Ba lil iwadi. Huruf ba yang menunjukkan tukar. Dia tukar kesesatan itu dengan hidayah. Maknanya apa? Dia tukar hidayah yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Orang alim mesti tahu kebenaran. Dia tukar, dia sanggup tukar, dia ambil kesesatan. Ni golongan-golongan ni. Sebab tu diseksa mereka ni. Bermula mereka itu ulama tu, segala mereka yang tukar mereka itu akan dalalah dengan buang hidayah. Ambil kesesatan, buang hidayah. Ambil sesat, yakni kufur tu, bukan kepada tu kufur. Buang hidayah, ambil sesat, yakni ambil kufur. Buang Islam. Ambil kufur, buang Islam. Ambil dalalah, ambil kesesatan, buang hidayah. Itu perbuatan mereka. Wal adzab bil maghfirah, dan mereka ni juga adalah orang yang tukar azab dengan maghfirah. Artinya apa? Tukar, ambil kerjaan, bukan kerajaan tu. Dia je ada alif. Bawah tu diguna dia je kerjaan, atas tu sikit dia salah bubuh alif pun. Erti tukar, ambil kerjaan azab, buang kerjaan ampun dosa yang disedia bagi mereka itu. Sebabkan mereka ni orang alim. Orang alim ni pahala dan kelebihan mereka sangat-sangat besar. Orang alim ni kan dalam banyak hadis Nabi, hattal hitanu fil ma, hatta ikan-ikan yang berada dalam laut tu beristighfar untuk orang-orang yang berilmu ni. Orang-orang yang menuntut ilmu. Ikan-ikan yang ada dalam lautan tolong istighfar untuk orang yang menuntut ilmu. Tuan-tuan bayangkan orang yang berilmu, orang yang alim, maka mereka ni lebih lagi berbandingan talabul ilmi, orang yang sedang belajar. Tapi dalam keadaan mereka lebih tu, mereka pergi tukar. Tak naklah kelebihan tu. Padahal dengan kelebihan sebagai orang alim ni, itu adalah tiket untuk ke syurga lah. Jadi orang baik, jadi orang soleh, ajak orang kepada kebaikan. Setiap kebaikan, satu huruf kita ajar pada orang kebaikan. Berapa ramai orang kenal kebaikan dengan sebab itu. Bayangkan, satu benda kita ajar satu malam, bayangkan 10 orang katakanlah jadi baik dengan sebab itu. Nabi kata seorang jadi baik tu pun, seorang dapat hidayah dengan sebab engkau tu pun lebih baik daripada unta yang berwarna merah sepenuh padang. Nabi kata lebih baik engkau boleh bagi hidayah pada seseorang lagi banding dengan unta sepenuh padang. Unta seekor beribu-ribu kali lah kalau penuh padang berapa? Harga ini lagi mahal. Tapi dok, Nabi kata cukup seorang kamu bagi hidayah. Tuan-tuan bayangkan orang alim, dia boleh bagi hidayah. Allah Ta'ala jadikan orang alim tersebut sebagai jalan hidayah pada orang ramai. Tuan-tuan bayangkan pahala yang dia dapat banyak. Tapi golongan ni, dia tak nak gitu. Dia tak nak. Dia tahu pahala besar dia ajak orang pada kebaikan. Dia tukar, dia pergi ambil kesesatan juga. Dia ajar pada orang sesat juga daripada dia ambil jalan hidayah. Tu yang Allah Ta'ala bagi tu. Bagi tahu, tukar ambil azab daripada maghfirah, daripada pengampunan yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka.
Baik, jika tiada mereka itu sembunyi hukum Allah, pengampunan Allah Ta'ala sediakan untuk mereka jika mereka tu tidak menyembunyikan hukum Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. Tengok cara Allah Ta'ala bercakap. فَمَا أَصْبَرَهُمْ. Ma asbara ni dipanggil ma ta'ajjub. Ma ta'ajjub ni kalau kita zaman sekolah dulu, cikgu-cikgu ajar terjemuh amboi. Gitu. Amboi asbarahum 'alan nar. Amboi boleh sabar dia dengan api neraka ya. Gitu. Boleh dia sabar dengan api neraka. Tu cara Allah Taala cakap sindi. Sindi. Tu ayat Quran. Kalau kita baca dengan mengaji, kita tahu ada ayat sindi dalam Quran ni. Ada perkataan yang Allah Taala guna kasar dalam Quran ni. Tapi sebab kita duk baca, dengar orang baca tu sedap je. Tak ada apa Allah Ta'ala ni. Tak ada marah pun. Padahal ada ayat marah dalam Quran. Ada ayat sindir. Ni ayat sindir ni. Fama asbarahum 'alan nar. Jangan tengok pada orang Yahudi yang ubah kitab saja. Kita yang duduk dalam dosa ni. Boleh sabar kamu nanti dengan apa? Dengan api neraka. Amboi, dia duduk berasa dia boleh sabar berkali dengan api neraka. Gitu. Dia duk ingat api neraka ni macam api dunia berkali. Gitu. Tu ayat Allah Ta'ala sindir tu. Api dunia pun mu tak boleh sabar. Kalau kau terbakar 90% tubuh kita terbakar, kebakaran rumah na'udzubillah, 90% tubuh kita melecur. Boleh jadi tak panjang umur. Duduk dalam keadaan seksanya. Tuan-tuan bayangkan. 90% tubuh terbakar dengan api dunia. Ni api akhirat ni. 99 lagi kepanasan tu Allah Ta'ala simpan di akhirat. Tunggu nak bakar orang-orang yang melakukan dosa tak bertaubat pada Allah. Orang-orang yang kufur tak memeluk Islam. Allah Ta'ala kata, "Fama asbarhum." Boleh kamu nak sabar. Boleh sabar dia duduk berasa padahal tak boleh sabar lah maknanya. Tu cara Allah Ta'ala sindir. Tengok ayat Allah Ta'ala. Maka apa yang terlebih kuat sabar. Kalau nak terjemah amboi pun boleh lah. Amboi apa yang terlebih kuat sabar mereka itu atas api neraka. Iaitu ta'ajjub bagi orang yang mukmin daripada mengerja satu yang mewajib neraka dengan tiada ambil hirau hendak taubat. Tu pelik. Pelik boleh duduk dalam dosa sedangkan kita tahu dosa ni bawa kita kepada neraka. Dan kita tahu neraka ni panas api. Dunia ni kita tak nak api, tak payah api lah. Putung rokok cukup dah. Ambil cucuh dengan putung rokok. Putung rokok ni tidak api yang menyala-nyala, tapi cucuh dengan putung rokok pun melaun dah kita. Menjerit dah kita, panas sakit. Tak percaya terang. Terang pencucuh rokok dalam kereta tu. Tekan tu, lepas tu bila dia panas tu dia keluar tu ambil teratak pohon. Terletak di pohon kita, di tangan kita. Tu pun menjerit dah kita. Kalau orang dera kita macam tu, menjerit dah kita sakit. Ni sebab kita tak taubat, maka Allah Ta'ala bubuh dalam neraka. Boleh sabar ke? Teratanya diri kita. Maka jawab dengan diri kita masing-masing, tak boleh sabar. Dah kalau tak boleh sabar, jadi orang baik lah. Kalau engkau tahu engkau tak boleh sabar dengan api neraka, jadi orang soleh lah. Jangan duduk dalam keadaan berdosa. Kalau ada dosa, taubatlah pada Allah Ta'ala cepat-cepat sebelum mati. Jangan bertangguh-tangguh nak bertaubat. Bahkan duduk sedar dalam keadaan buat dosa pada Allah Ta'ala. Tu lagi sakit itu. Tu tengok Allah Ta'ala sindir dan bercakap dengan kita. Baca Quran jumpa ayat-ayat macam ni. Tapi dah Quran tak baca kita. Quran tak baca, tunggu orang cerita pun kita tak dengar dah. Bila nak kenal kalam Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala bercakap. Antara ayat Allah Ta'ala cakap tentang apa di akhirat, ikhsa ni ayat hina. Hina seperti menghalau anjing kurak atas muka dunia. Kita tengok anjing yang orang tak bela. Kalau anjing orang bela ni orang bawa sampai dalam kereta. Duduk sebelah driver. Tiba-tiba tengok anjing rupanya. Lawa berbulu cantik. Kita tengok anjing kurak yang tepi jalan tu, yang ada kudis tepi di tubuh dia.
Di kepala, di leher, di kaki, luka, di punggung, luka, berkudi tu anjing kurak. Kalau mari dekat kita, kita hambak dia tu, kita halau dia tu. Gitu ayat Allah Ta'ala pernah guna dalam Quran. Bukan pernah guna lah, ada dalam Quran. Allah Ta'ala bercakap dengan manusia-manusia yang ketika di dunia dulu engkar, kufur kepada perintah Allah Ta'ala. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Ikhsa ni ibarat Allah Ta'ala halau. Hinanya kalau kita pergi ke akhirat dalam keadaan kita bawa dosa besar ataupun bawa dosa tak bertaubat pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala halau kita. Macam tuan-tuan baca hadis apa? Hadis minum di kolam Kausar. Kan saat umat baginda Nabi ni pergi nak minum air di telaga Kausar, Nabi pun tengok, ni umat aku ni, umat aku. Kita pergi siapa dekat dah kita. Malaikat pun mari halau kita. Kita siapa dekat nak minum air telaga Kausar. Tapi tiba-tiba malaikat pergi blok, pergi halau kita. Lalu Nabi bertanya, ni kan umat aku, kenapa dihalau? Maka jawab malaikat, engkau tak tahu apa yang mereka buat selepas daripada engkau meninggal. Mereka berpaling tadah, kembali semula kepada agama mereka. Jadi nak sebutnya ialah hinanya manusia ni kalau kita datang di akhirat nanti, kita bawa dosa yang banyak. Tak bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu Allah Ta'ala bercakap, fama asbarahum 'alan nar. Boleh ke nak sabar dengan neraka ni? Jawab dia tak boleh. Bila tak boleh, pakak-pakak jadi baik itu. Pakak-pakak jadi ikhtiar usaha supaya kita ni jadi orang soleh belaka dan mati atas kesolehan. Mati atas kesolehan, membawa amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Bermula yang demikian itu. Mana yang demikian tu? Dzalika ni nak balik mana? Dzalika ni isim isyarah. Nak balik mana yang demikian itu tu? Yang demikian tu maksud dia makan api tu. Mana tadi? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Dalam perut-perut mereka tu ada api. Kata Allah. Yang demikian itu mana lagi? Allah Ta'ala tak bercakap dengan mereka tu. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tu rujuk dzalika tu. Bermula yang demikian itu, berdemikian hukuman seksa daripada Allah Ta'ala tu dengan sebab tu menerangkan dengan sebab tu menerangkan kalimah ba tu, bi anna tu, ba tu dipanggil ba sababiyah dipanggil. Dengan sebab apa ni Allah Ta'ala ni jadikan mereka ni terseksa begitu? Dengan sebab bahawasanya Allah Ta'ala telah turun, yakni telah menurun, sama nazala juga, telah menurun ia Allah akan kitab dengan sebenar. Allah Ta'ala turunkan kitab tu dengan sebenar dah. Maka beriman mereka itu dengan setengahnya, dengan setengah kitab, dan kufur dengan setengah yang lain. Macam mana kufur tu? Taswir dia dengan taswir, maksudnya sembunyi akan dia akan setengah yang lain. Tu perbuatan orang-orang yang akan diazab oleh Allah Ta'ala dalam ayat di atas tu. Sebab tu sebab beriman separuh, tak beriman separuh. Yang tak beriman tu dia sembunyikan. Dia tak nak dia tak nak orang tahu. Ini adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Baik. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Dan bahawa segala mereka yang bersalah-salahan, yakni berselisih-selisih tu. Yang berselisih, yang bersalah-salahan mereka itu siapa? Yahudi. Ada ulama kata musyrikin Arab Mekah. Musyrikin Arab Mekah boleh juga. Ada ulama sebut qil musyrikin Arab Mekah. Bahawa segala mereka yang bersalah-salahan mereka itu, yakni Yahudi ataupun musyrikin Arab Mekah, pada kitab tu dengan yakni taswih,
dengan iman setengah dan kufur setengah. Beriman setengah, kufur setengah dengan ayat Allah Ta'ala. Kufur tu apa maksud dia? Sembunyi akan dia. Dan mereka itu Yahudi ataupun musyrikin Arab Quraisy tu kata qila segala musyrikin Arab. Situ pun ada sebut. Qila Yahudi, qila musyrikin Arab Mekah. Berselisih pada Quran. Pada tu maknanya berselisih tu, berselisih pada Quran. Sebab apa? Kata setengah mereka Quran ni adalah syair. Syair. Orang Arab panggil syair, asy-syi'ru. Kita panggil syair. Ada apa? Ada Yahudi bagi tahu ataupun musyrikin Arab Mekah bagi tahu Quran ni adalah syair ataupun syair. Maka Nabi kita Muhammad adalah syair, seorang penyair, seorang sastrawan, gitu. Ada juga yang kata Quran ni ada apa? Quran ni adalah sihir. Maknanya Nabi itu adalah sahir, ahli sihir. Dituduh gitu. Dan kahanah maknanya apa? Itu tuk nujum. Kahanah tu maknanya Nabi ni adalah orang yang pandai nujum. Kandungan Quran tu dia kata syair lah, dia kata sihir lah, ataupun dia kata itu benda yang dinujum. Maka Nabi kita adalah seorang penyair ataupun seorang ahli sihir ataupun seorang ahli nujum. Tu kata-kata mereka. Tu perbuatan mereka tu menyebabkan la fi syiqaqim ba'id. Sungguhnya pada khilaf. Pada khilaf, yakni pada selisih mereka tu. Pada selisih mereka tu, yakni menyalahi tu, yang jauh daripada jalan agama yang sebenar, dihilang bagi kebajikan. Itu perbuatan mereka tu. Jauh daripada jalan kebenaran yang sebenar. Jalan kebenaran yang sebenar. Quran ni bukan sihir. Quran ni bukan syair, Quran ni bukan nujum. Semua tu in huwa illa wahyun yuha. Semua tu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang sampaikan kepada baginda Nabi melalui perantaraan Jibril. So Nabi ni adalah mursil. Sebab tu nama dia Rasul, utusan. Dan dia mursil, orang yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampai. So kerja Nabi ni menyampaikan je. In anta illa nadhir. Engkau hanyalah pemberi peringatan. Ada ayat lain sebut engkau hanyalah balagh, engkau hanyalah penyampai saja. Orang nak terima tak nak terima, tu serah pada urusan aku. Sebab engkau hanya menyampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukannya buat-buat ayat sendiri, tidak. Bukan Nabi buat ayat Quran, bukan Nabi gunakan apa? Gunakan ilmu sihir dia, tidak. Nabi bukan ahli sihir. Nabi bukan apa? Tok nujum, bukan segala-galanya yang difitnah oleh golongan Arab Quraisy Mekah ni ataupun golongan Yahudi. Semuanya itu adalah mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Ta'ala sebut tentang Yahudi, kemudian hujung tu cerita tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Habis itu masuk pada ayat berikutnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tiada kebajikan itu bahawa kamu hadap akan muka kamu pihak masyrik dan maghrib pada sembahyang. Turun ini ayat menolak atas Yahudi dan Nasara yang dakwa mereka itu yang demikian itu. Yahudi ni dia menghadap ke Baitul Maqdis. Adapun Nasara dia menghadap ke masyrik, dia menghadap ke timur ketika dia beribadat. Jadi kata Allah Ta'ala, kebajikan ni bukan semata-mata menghadap muka ke arah timur ataupun ke arah barat. Tapi kebajikan tu Allah Ta'ala huraikan. Semua Allah Ta'ala sebut ayat ni nak beritahu apa yang orang Yahudi duk berasa. Orang Nasrani duk berasa. Dia duk menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dia duk menghadap ketika dia beribadat tu ke arah timur. Kalau Nasrani, dia duk berasa tu kebaikan dah dia buat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata laisal birra an tuwallu wujuhakum.
Kebaikan ni bukan semata-mata itu. Bukan semata-mata engkau menghadap ke arah Baitul Maqdis ataupun engkau menghadap ke arah timur, maka itu dahlah cukup kebaikan dia. Tak, kata Allah Taala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan tetapi kebajikan ni apa? Kebajikan itu mereka. Sini Babo sebut, dan tetapi kebajikan itu kebajikan mereka yang beriman. Kena takdir gitu. Sebab kebajikan ni bukan orang. Kebajikan ni bukan orang. So kalau kita terjemuh ikut apa yang dia sebut tu, tetapi kebajikan itu mereka. Kebajikan ni amal. Kebajikan ni amal. So kebajikan ni bukan mereka. Sebab kita kena andai gini. Kita kena takdir gini. Dan tetapi kebajikan itu kebajikan mereka yang beriman dengan Allah. Gitu. Satu. Ataupun boleh juga kita nak guna kebajikan tu dengan apa? Dengan makna orang. Tapi kita kena ambil gini. Dan tetapi kebajikan dengan maksud dan tetapi yang empunya kebajikan itu baru boleh kata mereka yang beriman. Gitu. Peningnya sikit. Pening kita nak ambil dua cara gitu. Satu, kalau kita nak ambil ayat mereka tu, ayat mereka tu dengan makna orang, tak bolehlah kita pairkan dia dengan kebajikan, sebab kebajikan tu amal, mereka tu orang, tak boleh. Sebab dia mubtada' khabar ni kaedah dia mesti ittihadu ma sadaq wa ikhtilaful mafhum. Tu kaedah mubtada' khabar. Jadi bila begitu kaedah mubtada' khabar tak kena. Kalau kita buat mubtada' khabar, subjek predikat dia gitu. Kebajikan amal, khabar dia adalah orang. Maka nak buat macam mana? Gini, ulama pakai kaedah dia. Saya tolong hurai apa yang ulama sebut. Ni ilmu ulama semua. Kalau kita tinggal ulama, jawab dia tak betul dalam baca. Jadi ulama kata, kalau kita nak ambil maksud dia mereka tu, orang tu, maka kita kena letak di awal tu, dan tetapi yang empunya kebajikan itu mereka yang beriman gitu. Tapi kalau kita nak ambil kebajikan yang di depan tu, di mubtada' tu, di subjek tu, kita nak ambil dan tetapi kebajikan itu, maka kita kena takdir mereka tu kebajikan mereka. Baru betul kebajikan, cerita kebajikan. Orang yang mempunyai kebajikan adalah mereka. Baru betul. Orang dengan orang, kebajikan dengan kebajikan. Masa habis dah. Baru cerita bab bahasa. Kita kena sambung akan datang. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Dan orang yang mempunyai kebajikan itu adalah mereka yang beriman. Allah Ta'ala datangkan satu ayat je pun, tapi dia punya ayat ni panjang sikit, dan huraian setiap patah kalimah tu kebaikan, semua ada huraian dia, insya-Allah akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.